Ada 5 soalan yang abang akan jawab dalam video soal jawab seputar Pentest bahagian 2. Okay. Yang pertama, apakah ekspektasi klien terhadap proses Pentest ni guys? Yang kedua, adakah Pentest ni bersifat disruptif? Dia mengganggu ke tidak persekitaran kita? Nanti kita bincangkan. Bagaimana kita nak tentukan skop Pentest? Ni paling penting ni. Apakah option ataupun pilihan skop dan ujian khusus yang ditawarkan dalam Pentest? Yang kelima dan terakhir, apakah kelayakan yang perlu dimiliki oleh pasukan Pentest? Apa ekspektasi klien dalam proses Pentest? Okay, klien perlulah memastikan pelaksana Pentest memaklumkan dengan baik dan jelas setiap fasa pelaksanaan dalam proses ini. Pelaksana kena buat koordinasi yang baik, pelan, dokumen berkaitan dan memaklumkan kepada klien apa-apa isu dan kerja yang sedang dijalankan. Pelaksana Pentest tak bolehlah duduk diam buat kerja macam tu je. Alih-alih dah siap, nah ni report. Tak boleh. Dia kena maklumkan from time to time apa yang dia buat dan apa-apa isu yang dia face. Klien pun sama, dia kena sentiasa keep in touch dengan pelaksana Pentest untuk dapatkan info ataupun progress. Pendekatan dan proses yang tersusun dan berdisiplin hendaklah diikuti. Pendekatan haruslah disesuaikan, customize mengikut persekitaran agensi ataupun organisasi yang diuji. Yang ini memang penting lah. Sebab organisasi A mungkin tak sama dengan organisasi B. Jadi approach tu berbeza. Kena pastikan persekitaran tu macam mana dan gunakan approach yang sewajarnya dan yang sesuai. Proses permulaan initial yang jelas, clear. Proses perancangan, ujian yang selaras dan penyampaian secara kolaboratif untuk memastikan hasil yang tepat dan pemahaman yang jelas. Adakah Pentest bersifat disruptif pada persekitaran guys? Okay, soalan ni ada kawan-kawan abang ditanya abang. Dia tanya Pentest ni, dia kata boleh mengganggu ke kita punya operation, kita punya penyampaian perkhidmatan, web server akan down tak? Network akan congest tak? Dan macam-macam lagi lah kerisauan-kerisauan. Sekiranya Pentest tidak dirancang dan diselaras dengan betul, ya memang dia boleh mengganggu guys. Inilah sebabnya kenapa perancangan perlu dibuat dengan betul dan menyeluruh untuk mengenal pasti potensi risiko gangguan dan menyesuaikan pendekatan Pentest dengan sewajarnya. Okey, perancangan ni kita kena buat sebelum proses Pentest, bukan masa Pentester tengah buat Pentest, masa tu kita datang tanya, kau buat ni nanti web server aku down tak? Kau buat ni nanti network aku congest tak? Masa tu memang tak guna lah kita tanya. Benda dah mula sebelum proses Pentest dilakukan. Masa tu kita dah tanya dan kita dah buat perancangan yang bersesuaian. Perancangan ni kena buat untuk memastikan masa yang mencukupi juga untuk kita maklumkan kepada stakeholder kita. Kemungkinan ada test dalam skop yang kita buat yang mungkin akan mengganggu perkhidmatan. Mungkin. Kalau sekiranya ada, yang itu kita kena maklumkan dekat kita punya klien ataupun kita punya pelanggan ataupun kita punya stakeholder. Komunikasi dan pemantauan harus diteruskan sepanjang proses Pentest dilaksanakan. Okey, macam mana kita nak tentukan skop Pentest? Yang ini pun depends. Skop Pentest hendaklah disesuaikan mengikut persekitaran. Again, persekitaran tak sama guys. Kita tak boleh main ambil, agensi ni dah buat dah Pentest, kita ambil, kita copy skop dia, kita adjust sikit-sikit, kita pakai untuk kita. Belum tentu dia suits dengan persekitaran kita dan keperluan kita. Okey, kita kena faham profil risiko sesebuah agensi sebelum kita nak buat skop. Pelbagai pertimbangan, dalaman dan luaran kepada organisasi memberi impak dan panduan dalam penyediaan skop Pentest. Skop Pentest bukan hari ni kita nak buat, hari ni siap. Tak. Kita perlu ada perancangan, perbincangan dan kita mengambil kira beberapa faktor antaranya nature of business. Core business kita, jenis perkhidmatan. Benda-benda ni kita boleh dapatkan dalam plan strategik organisasi. Lepas tu keperluan pada pematuhan. Kita kena tengok ada serta-serta pematuhan ni, compliance ni dia memerlukan test-test tertentu. So kalau kita nak comply dengan compliance tu, kita kena masukkan dalam skop. Jangkaan pelanggan, terutamanya apabila organisasi bertindak sebagai data custodian penjaga data pelanggan tersebut. Nak sekarang ni banyak sangat berlaku data breach. Jadi pelanggan menjadi risau. So untuk
memberi keyakinan kepada pelanggan ni, kita kena masukkan dalam skop juga untuk mengelakkan data breach ni. Apa test yang kita boleh buat? Contohnya, kita kena kenal pasti sistem, OS, hardware legacy yang masih digunakan. Adakah termasuk dalam skop ataupun tidak? Adakah dia adalah sebahagian daripada potential risk? Yang itu dalam RE kita dah dapat dah. Struktur dan segmen rangkaian, diagram rangkaian. Yang ini kita kena bagi maklumkan dekat pentester. Kenapa? Supaya diorang boleh create test plan berdasarkan maklumat yang kita bagi ni dan sesuai dengan persekitaran kita. Jenis sistem yang hendak diuji adakah on-premise ataupun dekat cloud. Sebab method of testing adalah berbeza. Gap dalam kita punya security controls. Mungkin kita dah kenal pasti. Lepas tu kerentanan yang sedia ada, attack response dan security posture semasa. Konfigurasi sistem, rangkaian dan peralatan ICT yang berkaitan. Yang ini kita yang configure kita tahulah kan. Adakah kita punya configuration itu mengikut best practice? Ada tak kita buat hardening? Ada tak kita ikut guideline tertentu? Contohnya CIS. Contohlah. Kalau tak ada ataupun adakah kita just pakai configuration out of the box? Plug and play, default configuration. So yang ini kita boleh jadikan input sama ada kita nak masuk ke dalam scope ataupun tidak. Perlu tak kita buat configuration punya checking, review? Kalau perlu kita masukkan dalam scope. Kemampuan pertahanan keselamatan sedia ada dalam menghadapi serangan cyber. Kalau kita rasa device yang kita pakai ni cukup power, cukup kukuh, kita boleh masukkan disruptive punya testing dalam scope kita. Yelah, at the end of the day kita nak menguji kawalan keselamatan kita kan. Okey. Perubahan terkini pada persekitaran. Ada tak changes? Ada kita masukkan server baru ataupun ada apa-apa perubahan? Yang itu kita kena masukkan dalam skop. Faktor-faktor ini perlu dibincangkan dan difahami untuk memastikan bahawa skop yang dibuat adalah sesuai dan untuk memastikan pentest difokuskan pada perkara yang diperlukan sahaja. Jadi untuk kita develop skop ni sebaiknya kita ada set of questionnaires. Ada soal selidik supaya kita dapat kenal pasti keperluan-keperluan kita nak buat pentest ni. Okey, ni abang nak share dengan korang satu template soal selidik questionnaire untuk skop ujian penembusan. Jadi korang boleh download template ni dekat ruangan GitHub abang. Abang akan sharekan link dekat ruangan description. Korang boleh gunakan untuk organisasi atau agensi korang, tapi sebaiknya ubah soal mengikut kesesuaian dan persekitaran masing-masing. Okey, tujuan soal selidik ni untuk apa? Borang ini adalah untuk mengumpulkan maklumat awal tentang infrastruktur organisasi agar perancangan bagi ujian pentest dapat dilaksanakan mengikut keperluan dan skop organisasi. Jadi kalau kita tak dapat maklumat ni, macam mana kita nak define skop? Nak pula kalau kita engage dengan third party. Jadi pertama, standardnya biasanya kita akan maklumkan apa URL laman web ataupun portal agensi kita. Yang kedua, adakah external pentest diperlukan? Sekiranya ya, berapa bilangan anggaran server ataupun sistem yang boleh diakses secara luaran, publicly accessible dan hendak diuji berdasarkan skop? Okey, adakah internal pentest diperlukan? Kalau ya, berapakah anggaran bilangan hos dalaman berdasarkan skop? Yang ini kita kena maklumkan supaya pentester ataupun pelaksana pentest ni dia boleh buat anggaran dari segi masa, dari segi kos, dari segi manpower, dari segi teknik dan approach yang dia akan gunakan. Adakah wireless pentest diperlukan? Sekiranya berapa banyak rangkaian wireless yang perlu diuji berdasarkan skop? Adakah kesemua rangkaian wireless berkenaan boleh diuji dari satu lokasi fizikal yang sama? Kalau tak boleh, berapa banyak lokasi yang perlu diuji? Okey, adakah web application pentest diperlukan? Kalau ya, kalau dia perlukan, berapa banyak aplikasi web yang hendak diuji berdasarkan skop? Senaraikan URL bagi aplikasi web yang hendak diuji berdasarkan skop? Ada berapa banyak level pengguna bagi setiap aplikasi yang hendak diuji berdasarkan skop? Setiap satu bagi senarai aplikasi seperti yang dinyatakan di atas. Yang ini untuk apa? Sebab dia nak buat test senario berdasarkan user level. Dia boleh escalate privilege tak daripada pengguna biasa kepada admin. Dia nak check ACL dan lain-lain. Adakah terdapat API call yang dibuat oleh aplikasi?
Sekiranya terdapat API call yang digunakan, senaraikan bilangan API call bagi setiap aplikasi yang hendak diuji berdasarkan skop. Jadi soal selidik ni adalah untuk kita dapatkan maklumat asas guideline untuk kita buat skop. Korang boleh tambah, korang boleh customize mengikut keperluan masing-masing. Okey. होशियार और गम सहती है फिर भी ये चुप रहती है अब तक किसी ने ना जाना जिंदगी क्या कहती है. Apakah options ataupun pilihan skop dan ujian khusus yang ditawarkan dalam pentest? Area paling umum yang dipilih sebagai skop pentest adalah pengujian rangkaian luaran, external pentest, rangkaian dalaman, internal pentest, aplikasi web, web application pentest, rangkaian wireless, serta tahap awareness personal, social engineering. Pendekatan pengujian yang berbeza diperlukan bagi setiap perkara tersebut. Antara pilihan ataupun jenis ujian bagi pentest adalah seperti berikut. Kita boleh buat web application dan API penetration testing, mobile penetration testing, cloud penetration testing, external network penetration testing, internal network penetration testing, internal wireless penetration testing, social engineering, remediation verification dan red team operations. Yang ini antara pilihan-pilihan ataupun jenis-jenis ujian spesifik yang kita boleh masukkan dalam skop. Again, tengok ada kaitan ke tidak. Kalau kita punya agensi tak guna cloud, tak payahlah kita nak masukkan cloud punya pentesting. Ini contoh paling jelas, paling simple. Pentest boleh dilakukan secara white box, black box ataupun grey box bergantung kepada keperluan organisasi ataupun agensi. Jenis pendekatan ujian ini mengambil kira senario ancaman yang berbeza terhadap sesuatu aset. Black box ni biasanya untuk external pentest lah. Maksud dia kita buat simulation, attacker tu tak ada knowledge langsung berkaitan dengan sistem yang dia nak attack. Melainkan dia hanya ada IP saja ataupun domain saja. White box ni pula lebih kepada kita nak buat simulation internal attack. Okay, employee kita yang buat attack. Contohnya web application pentest. Web application pentest adalah satu ujian audit keselamatan yang dijalankan untuk mengenal pasti kelemahan yang boleh menyebabkan pengguna aplikasi web atau data tersebut berisiko. Ujian yang dilakukan biasanya termasuk pengimbasan untuk non-vulnerability seperti cross-site scripting, SQL injection dan lain-lain. Biasanya OWASP Top 10 metodologi digunakan sebagai panduan untuk melaksanakan ujian ini. Sebenarnya bukan OWASP Top 10 saja yang boleh kita gunakan sebagai panduan, ada lagi benda-benda lain. Sebagai contoh, SANS Top 25 Security Vulnerabilities pun kita boleh gunakan. Mobile Application Pentest. Mobile Application Pentest adalah satu ujian yang membantu mengenal pasti tahap keselamatan aplikasi dan peranti mudah alih organisasi, termasuk semakan configuration bagi mobile device management. Peranti mobile menjadi sasaran popular untuk penggodam kerana ia mudah hilang atau dicuri dan mempunyai akses kepada banyak aplikasi sensitif yang mengandungi data penting. Kalau organisasi kita ada mobile apps, sebaiknya kita masukkan dalam skop guys. Sebab kadang-kadang dalam mobile apps ni dia ada banyak entry point melalui API yang connected pada back end aplikasi tertentu. Dekat situ banyak benda sebenarnya yang boleh dibuat kalau application tersebut tidak secure. Okey lah, ni soalan ni. Apakah kelayakan yang perlu dimiliki oleh pasukan pentest? Pasukan pentest terutamanya ni untuk third party lah kalau kita engage dengan third party. Pengurus projek dan pentester haruslah berdedikasi, mahir dan berpengalaman. Pasukan harus mengandungi individu yang mempunyai pengalaman dan kemahiran tinggi dalam pelbagai teknologi, khususnya yang berkaitan dengan skop organisasi kita, infrastruktur server, pembangunan aplikasi dan kemahiran yang diperlukan seperti dalam skop ujian. Individu dalam pasukan haruslah mempunyai pensijilan sah berkaitan peranan mereka. Sebagai contoh, Project Management Professionals untuk Project Manager, Offensive Security Certified Professional OSCP, Certified Ethical Hacker, Certified Information System Security Professional atau kelayakan yang setara
ataupun lebih. Bagi ujian pematuhan regulatory, pengalaman atau pensijilan tambahan diperlukan untuk memastikan pendekatan ujian sesuai dan penemuan dibentangkan dalam konteks yang betul. Sebagai contoh, pen test yang dilakukan untuk mengesahkan pematuhan Standard Payment Card Industry Data Security Standard PCI DSS Requirement 1113 sebaiknya dilaksanakan individu yang mempunyai kelayakan PCI QSA. Selain itu, individu berkaitan mestilah mempunyai kemahiran komunikasi yang baik. Ini penting. Kemahiran soft skills dalam penyampaian maklumat, penulisan laporan dan lain-lain yang berkaitan. Okey, abang nak share satu thoughts dengan korang macam mana kita nak evaluate. Okey, satu melalui kaedah-kaedah yang abang dah ceritakan tadi, yang abang dah share dalam slide ni. Satu lagi, kita boleh buat benchmarking guys. Maksud dia kita minta dia buat demo. Kita panggil third party ni dan kita minta dia tunjukkan skill dia. Macam mana kita sediakan satu vulnerable machine untuk dia try hack depan kita. Kita setkan masa 1 jam cukup. Okay, macam mana nak setkan vulnerable machine? Payah kan? Kita boleh minta dia test dekat online platform. Contohnya Hack the Box. Ataupun kita boleh download siap-siap vulnerable machine. Dekat vulnerable, adalah vulnerable hub tu. Yang itu kita boleh pakai. Setkan masa time frame sejam. Dalam masa tu kita boleh evaluate. Kita boleh tengok macam mana kemahiran pentester ni buat kerja. Dalam proses dia buat tu kita boleh tanya dia. Dan macam mana dia reply kita kat situ pun kita boleh buat evaluation. Adakah dia reply, dia komunikasi dengan baik? Adakah dia dapat explain proses yang dia buat? Okay. Ingat, kita punya intention bukan nak sampai dia selesai challenge tu. Tapi kita nak evaluate dia punya kemahiran technical dan kemahiran berkomunikasi. Itu satu. Yang kedua, kita boleh tanyalah pada kawan-kawan kita ataupun organisasi lain yang pernah engage dengan third party ni. Okey ke tidak servis dia? Macam mana? Ada tak apa-apa isu? Yang ini standard lah. Yang ini biasa kita buat. Yang ketiga, yang ini kalau kita buat pentest, organisasi kita berprofil tinggi dan pentest scope kita tu scope yang sangat sensitif, kita kena buat background check guys. Setakat sign NDA saja tak cukup, kita kena buat background check. Kena pastikan betul-betul dia ni boleh dipercayai ke tidak. Adakah dia akan cerita findings dia dekat kawan-kawan dia ataupun dekat orang lain. Benda tu kita tak nak. Memang kita boleh protect dengan NDA, tapi macam mana pun kita kena semak lah latar belakang dia macam mana. Yang keempat, kita kena pastikan dalam tim pentester ni kena ada satu senior pentester yang betul-betul mahir. Okey, dia boleh lah dia nak dalam tim itu ada budak-budak intern ataupun junior, itu tak ada masalah. Tapi kena pastikan ada senior yang betul-betul mahir. Tak boleh lah dia duduk dekat remote saja. Dia pun kena turun on site supaya dia dapat kawal dan dia dapat pastikan pentest tu dibuat dengan betul dan findings tu betul. Yang ini kita kena tengok betul-betul guys. Dan yang kelima, yang ini yang paling penting. Semasa proses tu dibuat, proses pentest tu dibuat, kita kena pastikan kita kena sentiasa monitor guys. Jangan kita bagi dia orang tempat dekat satu bilik meeting. Bilik meeting ni kosong. Lepas tu kita duduk kat tempat kita buat kerja kita. Dia orang buat kerja dia orang, tak boleh. Kita kena assign satu orang yang mahir juga, yang tahu juga perjalanan pentest ni untuk monitor. Okay guys, selesai 5 soalan untuk soal jawab seputar pentest bahagian 2. Alhamdulillah, selesai sudah konten berkaitan soal jawab seputar pentest bahagian 2. Terima kasih kepada yang sudah menonton sampai habis. Kepada yang baru menonton, jangan lupa untuk tekan butang like, share, komen dan subscribe sebagai tanda sokongan korang kepada abang untuk abang buat konten-konten yang lebih baik di masa akan datang. Nantikan konten selanjutnya soal jawab seputar pentest bahagian 3. Macam biasa, sekiranya korang ada apa-apa persoalan, korang boleh tanya dalam ruangan komen. InsyaAllah abang akan jawab soalan-soalan tersebut. Sehingga kita berjumpa lagi guys. InsyaAllah stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi. Kusyar और गम सहती है फिर भी चुप रहती है अब तक किसी ने ना जाना जिंदगी क्या कहती है अपनी कभी तो कभी अजनबी
अनसुन कभी तो कभी है हंसी, दरिया कभी तो कभी तृष्णागी लगती है ये तो, खुशियाँ और गम सहती है, फिर भी ये चुप रहती है, अब तक किसी ने ना जाना जिंदगी क्या कहती है. ओके.